Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Kecik Cherry Garas. Okey, so hari ni aku nak cerita dengan korang berkenaan dengan sambungan masalah water pump yang video sebelum ni. So hari ni apa yang aku nak cerita adalah punca-punca dan jalan penyelesaian untuk korang menyelesaikan masalah water pump korang ni leaking ataupun orang kata water pump korang itu sumbat. Okey, jom layan. Okay, so hari ni aku nak sembang dengan korang kan berkenaan dengan water pump dan mekanik seal ni. So minta tolong pada korang yang baru follow aku punya YouTube channel, jangan lupa like, share dan subscribe. Yang paling penting jangan lupa tekan butang notifikasi supaya korang tak terlepas update video daripada aku. Okay, so sekarang ni masalah water pump dan mekanik seal ni memang semua pengguna Honda RS150 akan kena. Maksudnya kalau kata dekat Malaysia Honda RS150 lah, kalau kata dekat Vietnam Winner lah, kalau kata kat Indonesia Jupiter. Kalau kat Singapura aku tak sure dia panggil motor apa. Mungkin Honda RS150 juga. Okay, so sekarang water pump dan mekanik seal ni memang kita sebagai pengguna motor Honda RS150 ni Twin Cam kan, memang semua akan kena masalah water pump ni. Dia biasa kena dalam mileage. Tengoklah, kadang-kadang 10,000 pun boleh kena, kadang-kadang 15,000 pun boleh kena, kadang-kadang 20,000 pun boleh kena kan. Aku rasa video water pump ni aku dah buat banyak kali tahu video yang sebelum ni. Aku share macam mana cara tukar dia kan, apa masalah dia, macam mana cara nak check dia. So hari ni aku nak buat satu video yang mana benda ni kita combine sekali kan, punca-punca dia dan orang kata jalan penyelesaian dia macam mana kita nak buat kan. Kalau kata nak cakap masalah water pump ni memang takkan kena kepada semua motor tu, itu mustahil. Dia akan kena, cuma cepat ataupun lambat. Okay, so sekarang ni aku nak cerita punca-punca masalah water pump dan mekanik seal ni berlaku kan. Okay, first sekali masalah dia, korang tak jaga korang punya maintenance base. Okay, macam salah satu contoh, macam korang nak elakkan water pump korang ni problem dalam jangka masa yang singkat. So maksudnya korang nak kena tukar air coolant. Tukar air coolant ikut jadual yang ditetapkan. Sama ada kalau ikut manual book Honda dia suruh tukar setiap 7,000. Okay, so kalau kata paling lambat pun mungkin dalam 10,000 lah. Kenapa kena tukar air coolant ni ikut jadual yang ditetapkan kan? Kalau kata kebiasaannya orang akan tukar air coolant ni ikut sukati dia orang, ikut sukati korang nak tukar kan, mileage berapa pun korang nak tukar. Dia sebenarnya tak kisah korang nak tukar mileage berapa pun tak kisah. Cuma masalah dia sekarang ni korang kena tahu apa efek dan risiko dia yang akan berlaku. So kalau kata macam air coolant ni, kalau kata korang tak tukar ataupun korang lambat tukar, okay, dia akan, air coolant ni ada expired tau. Okay, so sekarang ni dekat sini maaf, boleh pemakan. So dekat sini dia kita punya mekanik seal akan duduk. So sekarang ni korang nampak tak yang hitam-hitam tu? Yang hitam-hitam tu adalah daripada keladak air coolant. So air coolant ni ada expired dia. So bila dia dah expired, dia akan berkeladak. So kejap lagi nanti korang tengok hose kecil ni. Hose kecil ni nanti dia akan tersumbat. So sekarang ni masalah water pump mekanik seal ni dia ada dua masalah dia sebenarnya kan. Masalah pertama, bila minyak hitam leaking keluar ikut hose. Okay, so masalah yang kedua adalah bila orang kata water pump ni tersumbat. Tersumbat kat sini lah. So kalau kata dia keluar minyak hitam ikut lebihan hose ni pun kat sini. Kalau dia tersumbat pun kat sini. Dia tersumbat pun kat sini ikut hose. Dia keluar minyak hitam pun ikut hose pun kat sini. Okay, so sekarang ni kebiasaannya orang semua ingat kalau kata motor korang tak ada masalah apa minyak hitam lebih kena kat kaupset, korang ingat water pump korang okey. Water pump mekanik seal korang okey. Tapi sebenarnya dia boleh jadi begini. Dia boleh jadi begini. Okey, macam sekarang ni korang tengok di sini
So kat sini dia punya lubang ni dah tersumbat tau. So nampak tak? Nampak kot tapi tak jelas. Okey, dia dah tersumbat. So sekarang ni kalau kata korang biarkan benda ni sampai tersumbat, apa kesan dia? Kau nampak ni? Dia punya shaft water pump ni tak boleh keluar tau. Dia dah karat tau, dia dah melekat. So dia nak pusing pun tak boleh. Berat. Kalau kata benda datang ni berat pun, air jalan pusing tak cantik pun, korang punya temperature pun boleh nyala juga. Boleh jadi overheating lah. Okay. So sekarang ni apa yang aku nak tekankan pada korang, jangan korang ingat minyak hitam leaking je masalah water pump tu berlaku. Dia sebenarnya ada dua. Satu, minyak hitam leaking. Yang kedua, dia tersumbat dekat dia punya laluan dia ni. Dia tersumbat sebab apa tahu? Sebab air coolant tu dah jadi keladak. So dia dah sumbat dekat dalam ni. Lepas tu shaft water pump ni pun dia berkarat. So bila dia berkarat, lepas tu kejap lagi kita nak keluarkan dia pun tak boleh. So apa yang jadi, bila kalau dah jadi macam ini, memang korang terpaksa kena tukar casing. Jadi kepada korang yang mana pakai motor yang bercoolant ni, minta tolong korang jagalah korang punya maintenance service supaya orang kata benda-benda rosak macam ni tak akan berlaku. Sebab kalau kata kita nak tukar air coolant pun, air coolant baru berapa ringgit kan? Air coolant baru dalam RM18 macam tu, siap flushing dalam RM25 macam tu kan. Kalau korang nak jimat bab air coolant ni, tapi dia akan mengakibatkan korang punya water pump mechanical seal ni rosak dan sampai risiko korang tu kena tukar casing kan. Dia memang orang kata memang tak berbaloi lah kan. Jadi yang mana tengok video ni mungkin akan ada yang cakap ataupun ada yang komen, ada yang fikir aku tak tukar air coolant kan, mileage RM20,000, RM30,000, RM40,000 tak ada apa pun. Memang korang rasa tak ada apa, tapi kejap lagi bila waktu benda ni dah problem, betul-betul dah problem, korang kena keluar duit banyak. Sebab tu Honda recommend kita kena buat service oil strainer setiap 20,000 km. So kalau kata kita service oil strainer setiap 20,000 km tu, kita kena inspection sekali oil pump, kita kena inspection sekali water pump ni kan. Kita buka shaft water pump ni, tengok kalau kata tak karat, tak sumbat, tak leaking, okey lah. Kalau kata dia karat, dia sumbat, dia leaking, tukarlah kan. Tapi kalau kata pemain yang dia dah biasa buat, dia akan tahu sama ada water pump mechanical seal ni problem ataupun tidak. Okay, so sekarang ni ada yang tanya dengan aku kan, dah tukar water pump, dah tukar mechanical seal set ni pun masalah sama tetap berulang, sama ada minyak hitam leaking ataupun air coolant leaking. Okay. So sekarang ni apa yang aku nak cerita dengan korang, kebiasaannya, kebanyakannya bila aku repair motor-motor yang dah problem ni, okay, ni benda-benda dia. Okay, tadi aku cerita punca. Okay, sekarang ni aku cerita jalan penyelesaian dia lah, jalan penyelesaian untuk masalah water pump mechanical seal ni. Okay, so pada korang yang mana tengok aku punya video ni, mungkin korang punya water pump ataupun mechanical seal dah buat, lepas tu dia problem lagi. So korang tengok video ni, aku nak share macam mana cara penyelesaian dia. So apa korang nak kena buat, apa part-part yang korang nak kena tukar kan, supaya benda tu tak berulang lagi. Dia mungkin akan berulang tapi dalam jangka masa yang panjang. Tapi kalau kata korang kena masalah water pump mechanical seal ni, lepas tu korang pergi servis, korang pergi tukar part dia, lepas tu balik dia jadi lagi, tu memang ada masalah lah. Dia kebiasaannya kalau kata masalah tu untuk kita selesaikan benda tu, kebiasaannya salah satu punca kalau kata kita dah servis ataupun kita dah tukar water pump set, salah satu punca adalah kita punya part, barang-barang yang kita tukar ni kan. Sama ada korang pakai barang original ataupun korang pakai barang aftermarket. Kebiasaannya bila aku repair motor yang problem ni, bila pakai barang aftermarket ni, kebiasaannya benda tu akan berulang lagi. Tapi kalau kata korang tukar kat aku, kalau korang buat dengan aku, memang aku pakai barang-barang part original lah. Sebab setiap part ni dia ada nombor kod dia, nombor siri dia, ada size dia yang betul. So kalau kata korang pakai barang yang orang kata aftermarket macam Asuka brand ataupun lain-lain brand kan, confirm dia akan jadi lagi kan. Sama ada korang tukar terus jadi ataupun dalam masa beberapa hari tu akan jadi lagi. So aku nasihatkan korang, kalau kata korang tak tahu pasal orang kata part-part ataupun barang-barang water pump mechanical seal ni, kalau kata korang tak yakin, korang boleh share dalam YouTube ataupun dekat Google, korang cari part original, lepas tu korang pergi tukar. Bukannya aku nak cakap
aku tak bagus, bukan aku nak cakap aku bagus ataupun pemain luar tak bagus. Aku tak cakap begitu. Dan mungkin kadang-kadang pemain ni dia macam ni nak cakap, kadang-kadang ada customer datang, dia nak barang, nak jimat tau. Dia nak barang yang baik, lepas tu dia nak jimat. Tu yang kadang-kadang bila pemain buat pakaikan barang yang biasa-biasa, lepas tu bila benda tu jadi problem, so customer akan salahkan pemain. Sebenarnya pemain tak salah 100%. Sebenarnya aku dah buat motor ni, kebiasaannya aku tengok kalau kata customer nak pakai barang-barang murah ni, nak jimat, memang kebiasaannya aku takkan ambil lah, aku takkan buat lah motor. Sebab kalau aku buat nanti, bila jadi masalah nanti, customer akan salahkan kita balik. So aku punya style kalau kata nak murah kan, jangan datang tempat aku. Sebab apa? Sebab aku pakai barang-barang original. Kalau kata korang nak jimat juga, korang try cari tempat lain. Kalau kata dah cari tempat lain pun sama juga jadi masalah. So korang terpaksa jugalah datang kat aku. So kat situ dah banyak rugi tau. Macam contoh, kau nak jimat, lepas tu kejap lagi kau pergi tempat lain, kau contoh keluar duit 100-200, lepas tu kejap lagi benda tak selesai, lepas tu kau datang kat aku, kau keluar duit lagi. Kat situ nanti dah jadi rugi. So sekarang ni minta tolong pada korang yang mana tak ada ilmu sangat pasal motor, yang mana kurang ilmu, yang mana newbies, yang mana dah pandai tu memang korang hebat lah, memang korang expert lah. Ni aku buat video ni untuk yang tak tahu dan untuk yang nak belajar lah kan. Korang pastikan korang tukar water pump mechanical seal ni, korang tukar part original kan, supaya benda tu takkan berulang lagi dalam masa yang cepat. Mungkin kalau kata dia berulang pun mungkin dalam masa yang lambat kan, ambil masa lah. Lepas tu pula kalau kata korang dah tukar water pump mechanical seal ni, berlaku lagi masalah. Contoh lah ya, okey aku cerita macam contoh minyak hitam tu leaking lagi. Kalau minyak hitam leaking, dia ada dua hal lah. Sama ada korang pakai part oil seal ni, pakai part yang local ataupun aftermarket kan, so dia akan jadi leaking balik. Yang kedua aku pernah jumpa, okey, yang keladak ni kalau macam aku bersihkan dia, aku korek pakai test pen ni. Kita buang sikit-sikit pakai test pen. Dalam ni pun kita buang sikit-sikit pakai test pen. Tapi aku pernah jumpa, tak tahulah dia buat dekat mana kan. Mungkin pemain tu kurang mahir ke apa kan. Aku rasa dia bersihkan yang keladak-keladak ni pakai ribo ke ataupun mata korek ke apa ke kan. So jadi kalau korang ribo part bahagian oil ni, kalau korang ribo part bahagian oil ni, ya, ni part bahagian oil ni, kalau korang ribu sini, lepas tu nanti oil ni nanti dia jadi lobos tau. Patutnya kalau oil ni kita masukkan dekat tadi tu, dia akan ketat. So kalau kata ketat, lepas tu kita masukkan shaft water pump ni, dia akan fit lah. Tapi kalau kata korang dah ribu binatang apa, dah ribu casing tu, bila dah masuk getah ni, lepas tu masuk shaft water pump, dia jadi lobos, dia minyak hitam akan jadi leaking lagi. Itu yang pertama. Kedua, kalau kata korang buat water pump mechanical seal ni, tiba-tiba korang punya air coolant tendang ataupun korang punya air coolant keluar balik. Okay, so biasanya yang seal mechanical seal ni, kalau korang pakai yang aftermarket punya ataupun yang local punya, dia ada size tau. Kalau macam ni original ni, size dia ngam-ngam. So lepas tu pula korang tengok sini dia ada spring dia ni. Tak nampak lah. Aku malah nak buka. Dah buka nanti kan takut hilang, takut mana-mana. Ni binatang ni, dia ada dia punya ukuran dia yang betul lah kan. Kalau kata air cooler leaking ke apa ke, benda ni lah problem. So kalau kata macam korang dah korek dia punya casing ni, dia dah jadi lobos, memang casing ni dah tak boleh pakai lah. Memang casing dia, hukum dia gantung, hukum dia buang. Lepas tu pula kalau kata jenis yang apa, dah sampai berkarat macam ni, dah sampai berkarat, lepas tu dah sampai tersumbat macam ni, lepas tu dia punya shaft water pump ni pun dah tak boleh keluar, ini hukum dia pun memang buang lah, memang tak boleh pakai. Kalau korang pakai balik pun nanti dia akan jadi lagi masalah. Sebab apa tau? Sebab sekejap aku buka aku buka
cover kelas ni yang baru. Sebab apa korang kena tukar? Sebab kalau kata dia punya tempat untuk masuk shaft water pump tu dah calar, so dia akan jadi lagi masalah lagi. Yang baru punya lah, yang baru, yang cun-cun dia punya lubang fit apa benda semua. So sekarang ni korang tengok yang ni Kalau sampai macam tadi tu, dia punya apa? Dia punya shaft water pump tu dah langsung tak boleh keluar. Dia dah karat. So dekat bahagian ni, bahagian dalam ni, nampak? Bahagian dalam ni yang berkilat ni. Bahagian dalam ni yang berkilat ni. Yang berkilat ni confirm dia dah calar. Dia dah calar, dia dah makan. Lepas tu kejap lagi kalau korang tukar shaft water pump pun nanti dia dah tak cun lah. Maksudnya benda machinery ni dia nak kena licin dengan licin tau, baru dia okey. Kalau kata benda ni dah makan, lepas tu casing dalam ni pun dah makan, so nanti minyak hitam nanti akan boleh keluar balik ikut hose yang kat sini. So hose ni kalau kata jadi benda Allah tu berlaku lagi masalah yang sama, memang casing ni memang korang nak kena tukar lah, baru selesai masalah. So kadang-kadang ada yang dia tanya, cik bila dah tukar barang-barang part original ni, dah tukar casing apa, casing ni pun dah tukar juga, lepas tu dia jadi lagi, kenapa cik kenapa korang kena tengok balik, kena check balik, korang jaga tak dia punya servis, lepas tu korang tukar tak air coolant, okey. Lepas tu korang jaga tak minyak hitam. Kebiasaannya kalau korang pakai minyak hitam recycle ataupun minyak hitam lokal, dia punya seal ni dia kembang tau. Kalau dia dah kembang, dia dah rosak, so nanti minyak hitam nanti akan keluar ikut seal ni, dia akan bocor lah. Itu yang dia meleleh ikut ni. Lepas tu kejap lagi nanti dia kena kat kausset. Tapi kalau korang pakai minyak hitam original, InsyaAllah lah dia akan jadi juga, tapi lambat lah. Tapi kalau korang pakai minyak recycle ni, minyak recycle ni dia tajam tau. Sebab masa dia nak jernihkan balik minyak tu, dia letak macam-macam barang untuk bagi dia bersihkan balik. Tak tahulah apa benda yang dia letak. So bila kita pakai dekat enjin, benda-benda getah yang ada dekat enjin ni nanti dia akan jadi rosak, akan jadi keras. So nanti dia akan leaking lah. Tak kisahlah leaking tu berlaku dekat bahagian starter kit ke, dekat bahagian batang untuk kelas ni ke, untuk bahagian sini ke. So kalau kata bahagian sini pun leaking pun, memang getah dia dah keras. So korang kena tukar dia punya osil lah. So aku rasa itu je kot video aku kan untuk kali ni. Panjang-panjang lebar pun sekejap lagi kan korang bosan pula kan. So nasihat aku kepada korang yang mana pakai motor Honda RS ataupun motor-motor lain kan, pastikan korang tukar barang ataupun part-part, korang tukar barang-barang original. Kalau kata korang takut masalah yang korang lalui itu berulang lagi, dan korang pakai barang-barang original, dan biar orang kata mahal tak apa, yang penting benda tu tak ada sampai 2-3 kali kerja. Kalau korang pilih barang yang murah, korang nak jimat, lepas tu masalah yang sama berlaku, memang rugi masa, rugi duit, memang segala-galanya akan rugi. So nasihat aku kepada korang yang mana newbie-newbie ni, pastikan korang tukar. Kalau barang-barang tu rosak, pastikan korang tukar part-part original lah, supaya korang tak menanggung rugi masa dan rugi duit lah. Okay, itu je aku rasa video aku untuk malam ni kan. Kalau korang ada apa-apa pertanyaan ataupun ada apa-apa soalan, korang boleh komen kat aku punya description. InsyaAllah nanti aku akan balas. Kalau kata aku tak balas tu, aku minta maaf kan, sebab terlalu banyak sangat yang chat aku dekat WhatsApp ada, dekat Facebook ada, dekat YouTube pun ada. Sebab aku siang aku repair motor, so malam je untuk masa aku untuk buat YouTube ke ataupun untuk layan chat-chat korang kan. Okay, itu je daripada aku untuk malam ni. Yang baik tu datang daripada Allah, yang buruk tu datang daripada aku. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.